serta kemajuan teknologi yang dicipta tidak akan meninggalkan impak yang ketara terhadap manusia sekiranya kesedaran ergonomik masih dipandang enteng. Walaupun tiada risiko kecederaan dikesan oleh mata kasar, hakikatnya pekerja tetap terdedah untuk menderita kesakitan tertentu dalam tempoh masa yang panjang sekiranya faktor ergonomik di persekitaran tempat kerja tidak diberi perhatian. Ergonomik bukan sahaja meningkatkan keselesaan serta produktiviti, malah turut mengurangkan stres yang boleh merisikokan kesihatan dalam jangka masa yang lama. Oleh itu, menjadi suatu keperluan untuk memastikan peralatan yang digunakan bagi menjalankan sesuatu pekerjaan direka bentuk mengikut keperluan badan seseorang. Adaptasi fizikal serta keperluan pengguna perlu diambil kira dalam usaha menyediakan persekitaran yang selesa agar elemen faktor kemanusiaan diterapkan melalui reka bentuk yang ergonomik. Reka bentuk stesen kerja serta alatan yang digunakan terbukti dapat meminimumkan stres pekerjaan selain meningkatkan motivasi serta kepuasan kerja. Sebaliknya, penggunaan otot, sendi dan tisu badan yang mengalami keletihan dan kehausan melampau akan mengakibatkan pekerja mengalami ketidakupayaan terhadap tugas, seterusnya menjejaskan prestasi mereka. Kajian turut membuktikan produktiviti pekerja di stesen kerja yang ergonomik adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan stesen kerja tidak ergonomik. Antara pelan strategik bagi meminimumkan risiko ini adalah mencipta reka bentuk peralatan kerja yang ergonomik agar sejajar dengan perkembangan teknologi terkini. Reka bentuk yang ergonomik dapat mengurangkan pengulangan kerja yang membebankan, kesakitan di tekanan setempat serta daya yang berlebihan bagi melaksanakan sesuatu tugasan. Asas kepada reka bentuk sesuatu produk bergantung kepada keperluan manusia dan boleh diubah suai mengikut kesesuaian seseorang. Hicks pada tahun 2011 berpendapat, pekerja dalam industri makanan dan minuman merupakan antara golongan yang sering terdedah kepada risiko kecederaan muskuloskeletal. Hal ini dikatakan demikian kerana pelaksanaan kerja secara manual selalunya melibatkan posisi tubuh yang kekok mahupun pergerakan yang berulang. Penggunaan alatan tangan yang kerap dan berpanjangan seperti pisau bukan sahaja meningkatkan risiko cedera kerana terluka dan lebam, malah turut menyebabkan lenguh, kesakitan dan kelesuan yang sering diabaikan sehingga meningkatkan pelbagai risiko kecederaan muskuloskeletal yang lebih kronik. Sebuah laporan yang diterbitkan di Amerika Syarikat mendapati 12.3 juta pekerja di industri makanan terdedah dengan risiko kecederaan yang tinggi. Dapatan ini jelas menunjukkan betapa seriusnya isu ini dalam industri makanan dan minuman untuk dibincangkan dan dikaji dengan lebih lanjut demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Tidak asing lagi, roti john menjadi makanan kesukaan netizen tanpa mengira musim. Isu yang timbul semasa penyediaan roti john adalah masa penyediaan yang lama menyebabkan pelanggan terpaksa menunggu lama dan batu panjang. Jika diperhatikan, salah satu langkah iaitu memotong roti john yang panjang kepada 5 atau 6 bahagian mengambil masa yang lama lantaran pekerja yang perlu memastikan setiap bahagian mempunyai saiz yang sama atau lebih kurang sama. Tingkah laku memotong perlu dilakukan banyak kali untuk memotong satu roti john bagi membahaginya kepada beberapa bahagian. Selain itu, dapat diperhatikan juga ada kalanya pekerja terpaksa mengulang pemotongan pada bahagian yang sama bagi memastikan roti john dipotong sepenuhnya. Pengulangan gerakan tangan untuk memotong untuk jangka masa yang lama mendedahkan pekerja kepada gangguan muskuloskeletal ataupun muskuloskeletal disorder. Kajian oleh Tan Moniandi dan Vazanti pada tahun 2020 terhadap pekerja industri makanan dan minuman di Melaka melaporkan chef mengalami gangguan muskuloskeletal yang paling tinggi. Kelaziman gangguan muskuloskeletal dalam kalangan chef dalam tempoh 12 bulan ialah 92.3% dengan kelaziman paling tinggi pada pergelangan tangan iaitu 76.9%. Di dalam industri makanan dan minuman, ia dikenali dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang mempunyai jam yang lama, berdiri dalam masa yang berpanjangan, pergerakan tangan dan pergelangan tangan yang berulang dan laju serta berpanjangan, dan kesemua ini merupakan faktor risiko yang terkenal untuk gangguan muskuloskeletal. Selain itu, risiko gangguan muskuloskeletal dalam kalangan pekerja industri perkhidmatan makanan dan minuman khususnya
telah dikenal pasti. Oleh itu, faktor ergonomik perlu diwujudkan dalam industri perkhidmatan makanan dan minuman bagi membantu mengurangkan risiko faktor gangguan muskuloskeletal dalam kalangan pekerja. Sehubungan dengan itu, melalui produk yang akan diperkenalkan, ia dapat mengurangkan pergerakan tangan yang berulang semasa memotong roti john, serta pekerja tidak perlu untuk memastikan setiap potongan menghasilkan saiz yang sama. Tambahan, dengan menggunakan produk yang direka, pekerja juga tidak perlu untuk menggunakan tenaga yang banyak untuk memotong roti john. Kajian telah mendapati risiko faktor yang berkait dengan kerja yang menunjukkan hubungan signifikan dalam menyebabkan gangguan muskuloskeletal dalam pergelangan tangan atau tangan termasuklah membengkok atau memusing pergelangan tangan atau tangan, melakukan pergerakan ringkas berulang dengan pergelangan tangan atau tangan, dan kerap membuat pergerakan menggunakan lengan, tangan ataupun jari. Oleh itu, produk pemotong roti john yang direka bertujuan untuk mengurangkan risiko faktor bagi gangguan muskuloskeletal, khususnya di bahagian pergelangan tangan dan tangan. Seterusnya, mengurangkan masa penyediaan dan tempoh menunggu pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nafizi bin Abdul Ghani, A175251. Dan kali ini saya akan memperkenalkan produk kumpulan kami iaitu Roti John Cutter. Produk ini memiliki beberapa ciri unik dan ergonomik yang memudahkan para peniaga roti john untuk melakukan tugas pemotongan roti john dalam kuantiti yang banyak dan dalam masa yang singkat. Antara ciri-ciri unik yang ada pada roti john cutter ini ialah pemegangnya diperkuat pada getah dan mempunyai lekuk-lekuk jari supaya pengguna mudah menggunakannya. Badan roti john cutter ini pula diperbuat daripada besi tahan karat supaya mempanjangkan tempoh penggunaan dan memudahkan penjagaan daripada karat. Selain itu, terdapat alas penghadang yang menghalang jari pengguna daripada terkena bilah apabila sedang menggunakan produk ini. Selain itu, produk ini tidak memiliki bucu yang tajam bagi mengurangkan potensi kecederaan kepada pengguna. Roti john cutter ini mempunyai 5 bilah pisau yang tajam supaya memudahkan pemotongan 6 bahagian kecil roti john dilakukan secara serentak dan menjimatkan masa. Selain itu, roti john cutter ini juga mudah diselenggara di mana bahagian kiri dan kanan produk ini boleh dibuka bagi memudahkan cucian dilakukan, dan bilah yang ada pada roti john cutter ini boleh digantikan dengan bilah yang baru. Baiklah, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan roti john cutter ini. Setelah memperkenalkan pelbagai ciri-ciri unik dan ergonomik yang ada pada roti john cutter ini, kami memperkenalkan harga perkenalan bagi setiap unit roti john cutter adalah sebanyak RM30. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahril bin Saidi dan saya adalah pemegang kad matrik A176205. Jadi hari ini saya akan kongsikan mengenai analisis komponen bagi produk yang telah kami hasilkan, iaitu roti john cutter. Okey, seperti mana kita tahu, dalam penghasilan sesebuah produk, antara elemen penting yang perlu kita terapkan ialah elemen ergonomi. Jadi, dalam produk yang telah kami hasilkan ini, kami telah terapkan elemen ergonomi bagi memberikan keselesaan dan juga keselamatan yang lebih kepada pengguna untuk mengendali produk yang telah kami hasilkan. Baiklah, yang pertama, roti john cutter ini kami datangkan dengan 2 pemegang di sebelah kanan dan kiri produk untuk memberikan cengkaman yang lebih kuat dan selesa kepada pengguna. Selain itu, berbeza dengan alat pemotong tradisional lain seperti pisau, roti john cutter ini kami hasilkan menggunakan pemegang yang berasaskan getah. Jadi, selain untuk memberikan cengkaman yang lebih kuat dan selesa, ia juga sesuai kerana getah ini tidak licin dan dikenali sebagai bahan penebah haba. Jadi, kita boleh elakkan kemalangan yang mungkin berlaku di tempat kerja. Yang kedua, produk roti john cutter yang kami hasilkan ini juga didatangkan dengan berat yang sesuai pada pengguna. Disebabkan roti john cutter ini akan digunakan secara harian, jadi kami hasilkan produk roti john cutter ini dengan berat yang kurang daripada 1 kilogram. Dan bahan seperti besi di tengah-tengah produk ini adalah lebih berat berbanding pemegang, supaya produk ini senang untuk
dikendalikan. Selain itu, disebabkan beratnya yang lebih kurang 1 kilogram, ia akan senang untuk diselenggara oleh pengguna. Baiklah, yang ketiga, produk ini juga didatangkan dengan bilah yang lebih berbanyak berbanding pisau yang biasa. Sebagai contoh, kalau kita lihat di pasar-pasar, mereka menggunakan satu bilah pisau sahaja untuk memotong roti john dan ia memberikan kesukaran kepada pengguna untuk memotong dalam saiz yang sama. Jadi, bagi produk ini, kami hasilkan produk ini dengan bilah yang lebih banyak dengan jarak yang sama bagi memudahkan pengguna memotong roti john yang akan mereka jual. Dan ini juga dapat membantu pengguna untuk mengelakkan daripada proses pembuatan keputusan di mana mereka tak perlu fikir macam mana cara untuk memberi kepada pelanggan dengan saiz yang sama, kerana dalam produk ini kami telah bentuk produk ini dengan bilah yang banyak dan jarak yang sama. Dan yang terakhir, roti john cutter ini juga dibentuk dengan panjang dan lebar yang sesuai. Ini adalah penting bagi memastikan kedudukan tangan dan sendi pengguna berada dalam keadaan yang betul dan sesuai. Sebagai contoh, sekiranya produk yang kami hasilkan itu terlalu panjang, pengguna perlu meletakkan beban dan tenaga yang banyak untuk menggunakan produk tersebut. Jadi, ia tidak baik untuk tangan dan juga sendi pengguna. Dan sekiranya ia terlalu kecil dan terlalu pendek, ia juga tidak selesa kepada pengguna. Jadi kami hasilkan dengan panjang dan lebar yang sesuai, yang sedikit panjang daripada roti john yang dihasilkan supaya pemotongan dapat dijalankan dengan baik dan kedudukan tangan dan sendi pengguna adalah pada keadaan yang sesuai. Jadi saya rasa itu sahaja bagi elemen analisis elemen komponen produk ini dan terima kasih. Yang seterusnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah penting bagi memperkenalkan sesuatu produk, terutamanya produk yang baru di pasaran. Antara strategi pemasaran yang dapat digunakan bagi memperkenalkan produk yang direka adalah kenal pasti pesaing, menghasilkan produk yang berkualiti serta masa pengguna, dan penentuan lokasi penjualan dan promosi produk. Strategi pemasaran yang pertama adalah kenal pasti pesaing. Apabila pesaing bagi produk dapat dikenal pasti, reka bentuk produk dapat dihasilkan dengan lebih baik dengan melihat bagaimana produk sedia ada di pasaran berfungsi. Produk yang selamat digunakan masa pengguna serta dapat menjimatkan masa pengeluaran produk dapat dititik beratkan semasa mereka bentuk produk. Sebagai contoh, reka bentuk pemotong roti john telah direka secara ergonomik dengan menghasilkan fungsi seperti dapat memotong roti john kepada bahagian yang lebih kecil dalam satu masa supaya dapat menjimatkan masa pengguna semasa proses pembuatan roti john berlaku. Yang seterusnya, menghasilkan produk yang berkualiti serta masa pengguna merupakan antara strategi pemasaran yang dapat digunakan bagi pemasaran produk pemotong roti john ini. Kualiti sesuatu produk merupakan antara salah satu perkara yang perlu diambil kira dalam penghasilan sesebuah produk, terutamanya produk yang baru yang ingin dipasarkan di pasaran. Sebagai contoh, kebanyakan pengusaha roti john akan mengalami kesukaran untuk memotong roti john mengikut saiz dan jumlah potongan yang sepatutnya bagi roti john, terutamanya apabila terdapat ramai pelanggan dalam satu masa. Oleh demikian, dengan adanya alatan ini, pengusaha roti john dapat menjimatkan tenaga sewaktu proses pemotongan dan pembungkusan roti john. Dan yang akhir sekali, penentuan lokasi penjualan dan promosi produk juga merupakan antara aspek yang boleh diambil kira sebagai strategi pemasaran produk pemotong roti john ini. Dengan adanya golongan sasaran, produk dapat dijual dan dipromosikan fungsinya dengan mudah. Ini secara tidak langsung dapat meluaskan lagi pemasaran produk. Pengedaran promosi produk secara digital seperti dalam kumpulan pengusaha roti john di media sosial seperti Facebook dan TikTok juga dapat membantu memasarkan produk. Ini dapat dilihat apabila pemotong roti john ini juga memenuhi ciri-ciri ergonomik, masa pengguna dan unik yang secara tidak langsung dapat menarik perhatian pengguna terutamanya dalam media sosial. Berdasarkan reka bentuk analisis produk yang diterangkan, dapat disimpulkan bahawa roti john cutter yang diinovasikan dengan mengimplementasikan ciri-ciri ergonomik dapat membantu pekerja memperoleh manfaat yang optimum serta meminimumkan risiko kecederaan. Sudah terang lagi bersuluh, ergonomik wajar menjadi keutamaan dalam menyediakan persekitaran kerja yang selesa dan selamat. Todd berpendapat produk yang direka bentuk secara ergonomik bukan sahaja memberikan kebaikan kepada pekerja, malah turut memanfaatkan majikan apabila kekerapan ponteng kerja, kecederaan serta penurunan prestasi pekerja dapat dikawal dengan lebih baik. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kecekapan, kualiti, produktiviti serta kesejahteraan pekerja. Seterusnya, memberi kepuasan kepada organisasi dan pelanggan. Malah, pakar ergonomik
Annie Barnwell turut menggalakkan pihak yang berkaitan untuk mengenal pasti risiko kesihatan dan keselamatan yang dihadapi oleh pekerja disebabkan persedaran yang tidak ergonomik. Kesedaran awal mengenai hal ini perlu diperkenalkan di tempat kerja agar ia menjadi suatu kebiasaan. Seterusnya, menjadi budaya yang diamalkan oleh pekerja dalam usaha menjamin kesejahteraan hidup untuk jangka masa yang panjang.